Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersua pada hari ini dalam satu program Remaja Khairah Ummah, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang bersama dengan Jabatan Hayat Ehwal Agama Negeri Pulau Pinang. Jadi para pelajar sekalian, semua sihat hari ini, no? Alhamdulillah. Hari ini sebagaimana yang kita sedia maklum, perjumpaan kita adalah untuk memenuhi satu program yang namanya program Remaja Khairah Ummah. Kita nak berkongsi dengan adik-adik sekalian bagaimana nak menjadi seorang remaja yang dia ini bukan sekadar remaja yang taat pada Allah, tapi dalam masa yang sama dia menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Sebagai contoh, tidak melakukan perkara-perkara yang dianggap sebagai dosa-dosa besar. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan dosa-dosa besar yang dinamakan sebagai minum arak. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan kepada pelajar-pelajar sekalian, ingat, kejayaan program kita pada hari ini, slot kita pada hari ini adalah bergantung kepada anda semua. Guru-guru telah menghimpunkan kamu dalam satu majlis, maka apa yang saya harapkan daripada adik-adik sekalian, ingat, berjaya tak berjaya, faham tak faham kita pada hari ini, sejauh mana anda bersedia untuk memberi tumpuan 100% kepada slot kita pada hari ini. Boleh? InsyaAllah. Jadi, pelajar-pelajar sekalian, kalau kita dengar perkataan dosa besar, apa yang dikatakan dosa besar? Dosa besar ini adalah semua kesalahan dan larangan yang di mana pertama sekali kata ulama, iaitu perkara tersebut diancam neraka dan juga azab di akhirat nanti oleh Allah dan Rasul. Maknanya kalau disebut dalam Al-Quran, benda itu ada janji-janji Allah yang berbentuk ancaman azab di akhirat nanti dalam neraka, maka siapa yang melakukan perbuatan tersebut dianggap sebagai dosa besar. Yang kedua, perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah, perbuatan yang dilaknat oleh Rasul dalam hadis dan dalam Al-Quran, maka itu dianggap sebagai dosa besar. Yang ketiga, perbuatan yang mana dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi dinyatakan hukuman secara khusus bagi orang yang melakukan. Contohnya, melakukan zina. Bagi orang yang masih belum berkahwin, dikenakan sebat 100 kali. Maka, perbuatan tersebut adalah dosa besar. Okey. Dan yang terakhir, perbuatan ini disebut dalam Al-Quran, sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut dan dianggap fasik, ataupun disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dan siapa yang melakukan dianggap fasik, itu juga dianggap sebagai dosa besar. Jadi jelaslah, ini sebagai mukadimah supaya kita faham apa beza dosa besar dan juga dosa kecil. Jadi tuan-tuan, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi dosa yang ke-13 berdasarkan buku yang diberikan kepada anda semua yang diedarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, iaitu ringkasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, yang diringkaskan dan diedarkan oleh Persatuan Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Pekedis Cawangan Negeri Pulau Pinang. Okey. Kita pergi dosa yang ke-13 dalam buku ini, iaitu dosa minum arak. Dosa minum arak. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, adik-adik tahu tak apa itu arak? Pernah dengar tak? Pernah tengok? Arak tak ada siapa yang pernah minum lah, insya-Allah. Kerana ia adalah satu perkara yang kita sedia maklum. Arak ni apa? Kalau ikut takrifan para ulama, arak ini dalam bahasa Arab dipanggil al-khamru. Khamar. Khamar ini dari sudut bahasanya bermaksud penutup. Penutup apa? Menutup akal daripada berfikir secara waras. Jadi apa-apa perkara, minuman ke, makanan ke yang memabukkan, biasanya minuman. Tapi sekarang ini dah ada dalam bentuk makanan, ada arak dibuat sebagai kek dan sebagainya. Dan ada juga yang dibuat seperti pil dan sebagainya. Jadi, mana-mana yang dianggap sebagai memabukkan, sama ada minuman, makanan, yang mana sekiranya mereka yang memakan atau minum perkara tersebut menjadikan si pemakan atau peminumnya hilang akal yang waras, maka itu dianggap arak ataupun al-khamru secara umum. Jadi
banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang arak ni adik-adik. Sebab sebagaimana yang saya maklum tadi, bila dikatakan sesuatu itu dijelaskan dalam Al-Quran, dosa ataupun perbuatan itu diancam oleh Allah, maka ia adalah dosa besar. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Allah sebut dalam Al-Quran, adik-adik, jelas, wahai orang-orang yang beriman. Ni adik, semua ni, kita ni orang beriman. Kita ni orang beriman. Jelas terpancar di wajah adik-adik ni, wajah-wajah orang beriman. Masya Allah. Apa dia? Sesungguhnya khamr, iaitu minuman keras, arak, perkara yang memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk dalam perbuatan keji. Rijsun min amali syaitan, iaitu sebahagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, Allah menyebut dalam lafaz fajtanibuh, maknanya arahan. Apa maksud dia? Jauhilah perkara-perkara tersebut, moga-moga kamu menjadi orang yang beruntung. Ayat ini, kata para ulama, jelas diambil sebagai hukum, mengatakan arak adalah haram. Jelas. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad tentang arak, tentang judi. Katakan kepada mereka, pada keduanya terdapat dosa besar. Ayat ini jelas menunjukkan Allah mengatakan ia adalah dosa besar. Okey. Ini hadis yang kedua. Dalil yang kedua, hadis yang pertama. Dan begitu juga Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ijtanibul kham fa innaha ummul khaba'ith. Hendaklah kamu menjauhi arak. Jelas arahan daripada Nabi, jauhilah arak. Kenapa? Karena ia adalah ibu segala kejahatan. Alcohol is the mother of all evil. Jadi clear. Ibu segala kejahatan. Daripadanya lah berlakunya, kita kata, gejala sosial dalam masyarakat. Daripadanya lah berlakunya kerosakan pada tubuh badan. Daripadanya lah yang menyebabkan berlakunya perceraian dan pertelingkahan rumah tangga. Daripadanya berlakulah pergaduhan dalam masyarakat. Daripadanya lah berlakulah, kita kata, kemalangan yang menyebabkan kematian pada jiwa-jiwa dan nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Arak. So, Islam mengajar kita, adik-adik, jauhilah arak. Okey. Dan kalau adik tengok dalam gambar, dalam slide itu, adik-adik, agak-agak apa dia tu? Warna merah campur kuning-kuning sikit tu apa tu? Itu adalah darah dan nanah. Campuran darah dengan nanah. Jijik tak? Jijik. Masya Allah. Ustaz mula-mula tengok gambar ni pun Ustaz rasa nak makan nasi pun tak lalu. Pasal apa? Adik-adik, Nabi pernah sebut, penghuni neraka, orang yang dia ni pecandu arak, diberikan kepada mereka minuman yang bernama tinatul khabal. Tinatul khabal. Adik-adik boleh tengok dalam buku adik-adik. Tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Tinatul khabal itu adalah minuman bagi orang yang di dunia dulu dia pecandu arak. Kaki arak. Penagih arak. Alkoholik. Iaitu, Nabi sebut, bila sahabat bertanya, apakah itu tinatul khabar ya Rasulullah? Tinatul khabar itu, kata Nabi, adalah nanah dan arak penghuni-penghuni neraka. Itulah minuman yang disediakan kepada mereka yang di dunia dulu penagih kepada arak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut, orang yang di dunia minum arak, dia tidak akan selama-lamanya menikmati arak di akhirat nanti. Sedangkan arak di akhirat nanti adalah satu minuman, istimewa kepada penghuni-penghuni syurga, yang tidak ada sesiapa pun pernah merasainya, melainkan orang yang hanya berada di dalam syurga. Jadi, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kita beberapa dalil untuk kita faham pada kali ini bahawa arak jelas haram dalam Islam dan kita hendaklah menjauhinya. Nabi juga
sebut dalam satu hadis, khamar itu adalah induk, ataupun kita kata ia adalah ibu kejahatan, dan barang siapa meminumnya maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Dalam hadis yang lain menyebut 40 malam. Maka apabila ia mati sedangkan arak itu ada dalam perutnya, maknanya mati dalam keadaan dia tidak bertaubat, mati dalam keadaan dia masih lagi pecandu arak, maka ia akan mati sebagai bangkai jahiliah. Allahu Akbar, adik-adik, kita mati dalam keadaan yang dianggap sebagai bangkai, tidak ada makna. Maka orang yang minum arak ini, kalau dia tidak bertaubat daripada perbuatan tersebut, matinya diancam oleh Allah masuk dalam neraka. Dan adik-adik sekalian, jelas ada bukti ke? Betul ke ustaz minum arak pun masuk neraka? Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, adik-adik, la yadkhulul jannah. Mana apa? Tidak sama sekali orang yang minum arak ni masuk syurga. Masuk syurga. Tidak akan masuk syurga siapa? Dua golongan, kata Nabi. Aqun, orang yang derhaka kepada mak ayah dia. Tajuk ni ada ustaz lain dah sebut dah. Adik-adik pun dah dengar dah. Yang kedua kata Nabi, mudminu khamrin, orang yang dia ni ketagihan arak. Takkan masuk syurga. Habis tu nak pergi mana lagi kalau tak masuk syurga? Sudah pastilah tempat dia dalam neraka. Sebab tu adik-adik, ingat, bahayanya arak ini, dia boleh menyebabkan kita ketagihan. Sekali kita mencuba, dia boleh menyebabkan kita nak lagi. Dan biasanya orang yang terlibat dengan ketagihan ini susah nak berhenti. Sebab tu kita, adik-adik, jangan sekali-kali kita terlibat dengan benda-benda haram macam ni. Okey. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Nabi menyenaraikan 10 golongan orang yang dia ini terlibat dengan arak, dan dia ini termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama, kata Nabi, orang yang memerah. Maknanya orang yang terlibat dalam proses pembuatan arak tu. Mungkin kita tak minum, tapi kita terlibat bekerja di tempat-tempat pemprosesan arak, maka ia adalah golongan yang dilaknat dan dimasukkan dalam orang-orang yang berdosa. Yang kedua, orang yang membekalkan. Dia mungkin tak terlibat dalam proses pembuatan arak, tetapi dia yang memudahkan urusan pembekalan. Bahkan termasuk dalam golongan yang ketiga, orang yang terlibat membawa minuman tersebut. Yang keempat, orang yang memesan. Walaupun dia tak minum, dia tolong pesan bagi kat kawan dia yang lain. Kawan saya ni ada orang nak minum arak ni, tolong order, tak pergi kat dia. COD dan sebagainya. Kita pun terlibat sekali. Dan seterusnya, orang yang makan daripada hasil jualan arak. Dia buka kedai, ada arak dalam kedai dia. Dia mendapat untung daripada hasil jualannya. Ataupun orang yang menjual. Orang yang menghidangkan. Orang yang meminum arak tersebut. Orang yang membeli. Dan juga orang yang minta dibelikan. Ini adalah 10 golongan yang dilaknat oleh Allah berkaitan dengan arak. Yang dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik perhatikan, tengok jangan kita terlibat dengan benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang sedih. Kita lihat ada di kalangan anak-anak muda kita yang bekerja di pasaraya, bekerja di kedai-kedai tertentu, yang mana mereka ini dalam kedai tersebut, dia hanya seorang pekerja, cashier, tetapi dalam kedai tersebut ada dijual minuman-minuman keras. Arak. Jadi dia terlibat dalam urusan niaga tadi. Dia cashier, dia kena uruskan, dia kena bayar, dia kena uruskan pembelian dan sebagainya. Ya, dia tak minum arak, tetapi dia terlibat dalam urusan tersebut. Maka adik-adik, kalau boleh, kita jangan cari kerja sebegitu. Bahkan disebut oleh pihak mufti wilayah persekutuan, hukum terlibat dalam menjual arak di kaunter, hukumnya haram. Kalau boleh, kita elakkan sama sekali bekerja ataupun terlibat dengan urusan di kaunter kedai-kedai ataupun pasaraya yang mana di dalamnya ada arak. Kalau boleh, jangan terlibat. Kerana haram dan pendapatan kita termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Jadi, ingat, sebaik-baiknya majikan yang baik, dia akan pisahkan mana kaunter halal, mana kaunter yang haram. Okey. Dan satu lagi adik-adik yang saya nak pesan adalah pada hari ini kita tengok ada pelbagai jenama-jenama arak dan ada pelbagai jenama-jenama yang dia ini nampak seperti minuman biasa, tetapi
ada alkohol ataupun benda yang haram di dalamnya. Yang ini kita kena berhati-hati. Sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan ada orang-orang dari umatku yang meminum al-khamru di akhir zaman nanti. Mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihiburkan dengan muzik dan alunan suara artis-artis. Allah akan membenamkan mereka ke dalam muka bumi dan Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Nabi sebutkan fenomena di akhir zaman nanti di mana masyarakat Islam satu ketika nanti, dan kita sudah nampak pada hari ini, mereka ini menukar jenama-jenama arak ni yang sudah pasti kita kenal jenama tersebut dengan satu branding yang baru, penjenamaan semula yang nampak seperti bukan arak tetapi sebenarnya dia adalah bercampur dengan arak. Jadi saya tak nak sebutlah jenama-jenama arak tu. Sebagai contoh, adik-adik tengok dalam slide saya tu, jenama yang kita kata satu jenama namanya Apple Fork Cider. Dia tak tulis pun di situ arak, dia tak letak pun lambang syarikat arak dan sebagainya. Tetapi di belakang bahagian isi kandungan tersebut, dia mengatakan arak mengandungi 4.5% alkohol. Mana kita tahu? Kita nampak, ni mungkin jus apple. Kita beli, kita minum. Dijual di kedai-kedai yang ternama, adik-adik. Ini contoh yang dah berlaku di akhir zaman ni, adik-adik. So, kita berhati-hati. Sehingga akan dijual dengan harga yang mampu milik. 2 tin saja harga RM13. Kan? Tambah-tambah kita ni, adik-adik, kadang-kadang kita nak cuba sesuatu yang baru. Mungkin kadang-kadang kita tak perasan. Ini yang kita kena berhati-hati. Bahkan ada syarikat arak yang mengeluarkan produknya yang menyatakan bahawa zero alkohol. Kita ingat, dia ni tak ada alkohol, Ustaz, boleh minum. No. Still tak boleh minum kerana dia datang daripada sebuah syarikat arak. Bahkan diletakkan satu tagline, now you can. Sekarang kamu boleh minum. Nak suruh kita minum ke? Kempen dia. Berhati-hati, adik-adik. Hati-hati. Takut nanti sekali kita merasainya, terus kita menjadi ketagihan untuk menikmati seterusnya. Banyak. Berhati-hati dengan kalimah zero alkohol. Sebab Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia memutuskan minuman ringan yang dibuat dengan niat dan cara yang sama seperti proses membuat arak, sama ada ia mengandungi banyak atau sikit alkohol atau alkoholnya tidak ada atau disuling, haram untuk meminumnya. Ini jelas. So, jangan kita kata tak apa, boleh minum zero alkohol. Jangan. Kalau ada kawan-kawan ajak pun jangan kata kat dia walaupun zero alkohol tapi dia still datang daripada kilang arak. So kita kena hati-hati. Sebab Nabi sebut minuman yang dalam jumlah yang banyak memabukkan maka sedikit pun juga dikira sebagai haram. Ada ustaz, depa kata tak apa ustaz, arak ni kita boleh minum, jangan mabuk ya. Kalau tak mabuk boleh minum. Siapa kata? Nabi sendiri sebut. Kalau minum banyak pun mabuk, minum sikit tak mabuk pun tetap mabuk. Hukum dia sama, haram. Okey? Adik-adik noh. Insya-Allah. Apa ustaz, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Ya, adik, banyak lagi minuman yang lain yang halal. Kenapa kita nak cari yang haram? Tidak berbaloi. Okey. Seterusnya, sebagai kita kata adik-adik, mungkinlah sebahagiannya berkata, ustaz, kami ni tak minum arak ni, kami tahu haram ustaz. Tapi saya nak bagi tahu, ada benda lain yang ulama-ulama mengkiaskan bahawa benda itu haram kerana dia juga mempunyai sifat seperti arak. Yang ni yang saya cukup risau kerana ramai di kalangan anak-anak Melayu Islam kita terlibat. Sebagai contoh, iaitu kita panggil dadah. Dadah, para ulama mengkiaskan dadah ini hukum dia sama haram seperti arak. Kenapa? Kerana dia boleh menghilangkan fungsi akal yang waras. Walaupun dia mungkin bukan dalam bentuk minuman, dalam bentuk pil macam ecstasy, ais, syabu dan sebagainya. Tetapi Nabi sebut dalam satu hadis, setiap yang memabukkan itu arak ataupun kham. Dan setiap kham itu ataupun arak itu adalah haram. Saya ulang sekali lagi, setiap yang memabukkan itu adalah arak. Dan setiap arak itu adalah haram. Maknanya di sini, apa saja perkara yang boleh memabukkan.
yang boleh menyebabkan ketagihan, yang boleh menyebabkan seorang itu hilang akalnya yang waras, maka ia adalah haram. Termasuklah yang kita katakan pada hari ini, dadah. Yang ni kita tak dapat nafikan. Ramai kawan-kawan kita, saudara mara kita, ada yang di kalangan mereka terlibat dengan dadah, sedangkan dia tak pasti. Dan mungkin dia tak tahu sebenarnya arak itu dan dadah itu adalah benda yang sama dan hukumnya adalah sama, haram. Saya dapat maklumat daripada AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, yang menyatakan hari ini ramai anak-anak muda kita yang Islam terlibat dengan penagihan dadah seperti pil-pil yang kita lihat hari ini, pil kuda lah, apa, ekstasi lah, ais dan sebagainya, syabu. Jadi saya pesan pada adik-adik, jangan sembarangan. Pegawai AADK itu pesan, dan saya pesan kepada adik-adik semua, kata dia apa? Jangan terima sebarang bentuk pil atau ubat melainkan daripada mak ayah kita, doktor dan ahli farmasi. 3 tu je. Member ke, kawan baik ke, siapa-siapa ke yang tidak ada kaitan dengan kita, yang ada pun mungkin kawan saja-saja aja ataupun orang yang kita tak kenali, jangan sekali-kali terima dan makan apa-apa yang diberikan oleh mereka dalam bentuk pil-pil yang meragukan. Jangan. Kenapa? Biasanya banyak mereka terlibat dengan dadah, tertewas ataupun terberdaya dengan strategi yang macam ni. Okey, adik-adik sekali, saya nak ulang sekali lagi. Ada yang tanya kat saya, Ustaz ni ketum macam mana ketum? Cakoroi ni. Dia kata, orang tua dulu duk minum boleh, tengok dalam kampung pun pakcik-pakcik duk minum. Ni nak beritahu. Kalau setakat minum air rebusan daun ketum tu, boleh lagi orang buat ubat dulu-dulu lah, tapi bukan hari-hari minum. Ni dah hari-hari minum. Lah ni mereka proses. Mereka kata ada 2 jenis. Satu koroi, satu cakoroi. Kalau koroi ni, dia hanya rebui, campur sikit 2-3 benda. Tapi cakoroi ni high lagi. Adik-adik, kalau ikut fatwa dari negeri Perlis, fatwa daripada negeri Perlis mengatakan penyalahgunaan ketum adalah haram. Penyalahgunaan ketum. Mana apa? Salah guna. Kalau guna buat ubat tak apa. Buat ubat sakit orang tua-tua dulu kan. Ni dah hari-hari minum hanya sekadar nak bagi nak bagi kuat tubuh badan dan nak berasa high dan sebagainya. Yang tu mereka para ulama mengatakan haram kerana memberi kesan yang sama, iaitu menghilangkan kewarasan akal dan juga boleh merosakkan tubuh badan dan juga boleh menyebabkan ketagihan yang berpanjangan. Jadi adik-adik kena berhati-hati. Bahkan negeri Kedah juga, jawatan kuasa fatwa negeri Kedah juga menghukumkan haram. Dia kata, Ustaz, tu Perlis dengan Kedah, kami duduk Penang. Cerita yang tak habis lagi. Fatwa daripada Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan mengenai dadah-dadah jenis baru, termasuklah ketum, adalah haram. Adik-adik boleh rujuk dalam internet dan sebagainya. Adalah haram. Jadi adik-adik, saya pesan, jauhilah darah pula dah minta maaf, dadah, silap tadi ni. Jauhilah dadah. Kenapa? Sifat dia samalah seperti dengan arak. Jadi adik-adik, sama-samalah segeralah kita bertaubat sebelum semuanya menjadi terlambat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Nabi sebut dalam satu hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu siang hari. Dia membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari, sehingga matahari terbit daripada tempat terbenamnya. Adik-adik, kalau sebelum ini kita ada terlibat dengan benda-benda macam ni, sama-samalah saya mengajak semua sekali, adik-adik yang saya kasihi dan sayangi semua, mata rantai orang-orang yang terus memperjuangkan Islam, yang akan terus untuk mendaulatkan Islam, kamulah harapan kami pada masa akan datang. Sama-samalah kita jauhi benda-benda yang boleh melalaikan, melekakan kita, bahkan benda-benda yang boleh merosakkan kita di dunia maupun di akhirat. Allah sentiasa menanti taubat hamba-hambanya di waktu pagi dan di waktu siang, bahkan di waktu malam. Sama-samalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita telah melakukannya atau pernah melakukannya. Bahkan kalau kita belum, jauhilah perkara-perkara tersebut. Jadi insya-Allah setakat itu saja pertemuan kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.